Testing 1 2 3. 1 2 3. Okey, clear ya. So yang lain tak ada masalah ya. Right. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi hari ini kita ada beberapa partisipan yang saya nampak boleh kata baru jugalah dekat dalam ni ya. Right. Lepas tu apa yang saya nampak dekat dalam ni, okey, sebenarnya apa yang saya akan present untuk minggu ni sebenarnya dia tak sama dengan yang minggu lepas ya. Jadi kalau korang betul-betul nak ni ya memang besar spek. Hari tu spek saya sebenarnya patah tau. Okay, lepas tu saya jumpa spek saya yang selalu saya kalau pergi travel mana-mana semua. Lepas tu saya pun macam jarang pakai, dengan mata saya pun dah rabun gila. So memang leceh lah nak pakai apa, nak pakai lens, lepas tu nak pakai cermin mata hitam tu. Dan saya fikir balik macam tak apalah, saya cakap saya terus ambil spek saya yang lama, saya terus tukar lens ya. So inilah jadi dia hasil dia. So kalau tengok itulah anak saya ni, dia pantang nampak spek. Hari tu mak dia dah 3 kali beli dah. Okay. So dah 3 kali beli, sampai pakai spek lama pun sama juga dia patahkan. Dia memang pantang nampak spek. Bila kita dokong je, situ masa dia. Dia nak apa? Dia akan tangkap lah spek tu, lepas tu dia patahkan. Okay. Right. Okay, macam minggu lepas saya bagi tahu sedikit lah. Beberapa minggu lepas tu saya ada cover bahagian support dengan resistant ya. So daripada support dengan resistant kita masuk ke bahagian fan line, lepas tu kita masuk ke bahagian fan principle. Tapi saya dapat feedback sebenarnya. So daripada feedback budak-budak semua tu, dia bagi tahu macam dia ni kan newbie. Jadi bila dia newbie, dia nampak benda ni macam dia nak cuba hadam benda tu sampai makan masa. So apa saya buat? Saya stop untuk bagi setiap satu topik, boleh kata macam daripada satu topik tu dia ada pecahan banyak sebenarnya. Dan apa yang saya buat, saya cubalah ringkaskan. Lepas tu daripada satu topik tu, maksudnya minggu ni kita akan cover satu topik, lepas tu minggu depan kita akan cover satu topik lagi. Saya buat pecahan lah, macam contoh macam hari tu saya sembang pasal gap. Okay? So gap tu taklah banyak sangat. Untuk setengah orang tu bila dia nampak bahagian-bahagian gap yang saya explain minggu lepas, sebenarnya dia senang faham lah compare dengan yang apa? Compare dengan yang previous week yang saya explain tu. Lepas tu saya masukkan ke dalam Fibo pula, Fibonacci, dan daripada Fibonacci dengan gap tu adalah entry based on Fibo gap. Okay? So itu yang pertama. Lepas tu so minggu ni saya akan cover bahagian chart pattern ya. Okay, sebenarnya bahagian chart pattern ni dia ada dua jenis. So satu bahagian reversal. Lepas tu yang kedua adalah continuation. Okay, ada yang bertanya, apa tu reversal? Okay, reversal tu maksud dia masa market tengah naik ke atas, okay, lepas tu kita jumpa ada certain pattern ni. So pattern ni dia menunjukkan salah satu sign yang market akan berubah arah. Okay, jadi daripada market berubah arah tu sebenarnya dia ada dua jenis lah. Satu yang reversal saya bagi tahu, satu continuation. So reversal maksud dia akan berubah arah, daripada naik dia akan jatuh. So daripada jatuh pula dia akan naik ke atas. Okay. Lepas tu yang satu lagi adalah continuation pattern. Maksud dia continuation ni dia sambungan lah orang kata ya. So masa market tengah naik ke atas, lepas tu dia pause sekejap, dia berhenti sekejap, lepas tu dia form daripada pattern tu. Start daripada pattern dia form tu, dan baru dia continue naik ke atas semula. Okay, right. Sebelum saya start sebenarnya saya nak tahu berapa ramai dekat dalam yang memang betul-betul newbie ataupun memang trade saham ke, ataupun memang dah lama trade futures ke, dah lama trade forex ke. Okay, lepas tu ada yang memang tak tengok technical, dia trade saham tapi dia tak tengok technical langsung. Dia just tunggu news je. Macam contoh Asia punya cerita pagi tadi, yang mana minggu lepas kita dah tapis siap-siap ya. Okay, newbie ada seorang, Muhammad Syukran ya. Muhammad Syukran dia bagi tahu dia memang newbie, so memang tak pernah masuk apa-apalah trading ni. Syukran. Mungkin dari segi apa ke, sebenarnya ASB loan tu pun adalah salah satu daripada investment jugalah orang kata ya, investment ataupun trading lah sebenarnya. Jadi kalau kita sebut, kalau kita cerita pasal investment ataupun trading ni memang banyak jenis. Okay, salah satu dia adalah Macau scam. Macau scam kan tengah popular sekarang ni. Okay, sebenarnya Macau scam tu memang orang kata memang inilah sekarang ni tengah hot sebenarnya. So bila tengah hot, semua sembang pasal Macau scam je kan.
Okay, so Macau scam ni sebenarnya dia lah macam biasa, dia dalam proses nak cuci duit sebenarnya. So macam mana dia cuci duit? Okay, so dia tipu orang. So dia tipu orang macam biasalah, menyamar jadi polis, tak bayar cukai, orang ni ada masalah AMLA, padahal benda yang dia buat tu AMLA. Lepas tu dia takutkan orang pasal AMLA, ya. Okay, untuk pengetahuan korang, saya every year wajib join AMLA course. Okay, kalau AMLA tu maksudnya anti money laundering lah. Okay, dengan counter terrorist fund. Counter terrorist tu macam game pula. Terrorist fund. Lepas tu dia sentiasa berubah every year. Yang mana benda ni sebenarnya dia di-create oleh US. Okay. Bila benda tu di-create? Okay, sebenarnya start daripada tahun 2001. Masa tu apa ya, ada World Trade Center dia kena ni lah. Boleh kata saya pun tak tahu kena bom ke ataupun orang bawa kapal terbang langgar antas sampai dia patah orang kata ya. Sampai apa bangunan tu pecah runtuh semua. Start daripada situlah datangnya AMLA punya rules tu, okay. Lepas tu US ni macam biasalah, dia kan polis dunia. Dia kata korang kena follow AMLA ni. Kalau korang tak follow AMLA yang aku buat ni, okay, and nanti korang akan di blacklist lah. Salah satu daripada negara yang akan susah lah nanti nak apply apa benda-benda semualah, nak buka account ke dengan kita. So nanti akan jadi masalah. So itulah yang berlaku dekat Macau scam sebenarnya. So Macau scam sebenarnya apa yang dia buat itulah, dia menyamar jadi pegawai apa AMLA lah, lepas tu dia bagi tahu itu ini semua, orang ni di dalam proses ni lah. Sebenarnya kita takut tau, saya pernah kena, tapi bila saya kena orang macam ni, saya suka main dengan dia. Yalah, kalau dia nak sembang lama-lama sampai berjam-jam, ya saya gelak ya, saya suka main dengan orang macam ni. Jadi kita bagilah kad yang bodoh-bodoh, lepas tu kita cuba tengok. Dan next, nanti bila orang call, nanti kita boleh bagi tahu kawan-kawan kita lah. Yang mana benda ni pernah berlaku dekat kawan saya sebenarnya, okay. Dia pernah berlaku dekat kawan saya, masa tu duit PTPTN dia baru masuk, dia kena call dia, lepas tu habis semua duit dia. Masa tu memang kesian lah, dah lah kawan saya ni memang, apa orang kata, orang susah lah. Okay? Dia dah kena macam tu, so kita, apa orang kata, kita, apalah, kita pakat-pakat duit tu, kita tolong lah dia masa tu. Okay? Right, dah setahun trade, prefer swing guna FA dengan TA. Okay, sebenarnya, dalam trading ni sebenarnya, okay, kalau saya cerita semula pasal technical analysis ni, ada setengah orang dia tak percaya dengan technical analysis. Bagi dia, harga sesebuah stocks ataupun futures tu, dia dikawal oleh orang yang lain. Tapi bila kita fikir balik, kalau orang tu kawal sebenarnya, macam mana dia boleh naik ataupun turun based on harga yang semasa? So, jadi memang susah lah. Lagi satu, kalau futures orang kata, kalau futures, kalau korang nak, orang kata kalau nak push harga lah, sama ada naik ataupun jatuh ya. Okay, sebenarnya memang susah. Sebab apa? Sebab futures dia main dengan margin. Jadi contoh, katakan satu lot CPO tu bersamaan dengan 4,500. Okay? So daripada 4,500 tu, apa yang dia boleh buat, kalau dia nak push sebenarnya, kalau 10 lot dia nak push daripada CPO market, memang susah. Orang gelak je tengok. Okay? Tapi kalau dia ada 100 lot, bayangkan 100 lot darab dengan 4,500, dah berapa dia kena ada duit dekat dalam tu? 450,000 orang kata. Okay? Itu beza dia lah dari segi features dengan equity. Yang mana equity, senyap-senyap, diam-diamnya zas, tiba-tiba market naik terus ke atas. Tak ada angin, tak ada ribut. Okay? Lepas tu tiba-tiba naik. So beza dia features dengan equity, itulah. Itu orang cakap. Tapi kalau kita tengok daripada history daripada ni yang orang dah buat study benda ni, yang mana macam contoh Japanese candlestick, dia start daripada tahun 1700 ataupun 1600 sampai ke hari ni orang sentiasa improvise dia benda tu sampai jumpa pattern-pattern yang baru lah orang kata. Okay, jadi based on apa yang study orang buat ni, sebenarnya study repeat itself. Okay, jadi daripada study repeat itself tu, maksud dia pattern yang lama boleh diguna pakai dengan pattern yang kita jumpa sekarang ni. Okay, so benda dah orang kata dah lebih kurang beratus-ratus tahun lah. Lepas tu based on FA sebenarnya, okay, jangan ambil hati dengan apa yang saya cakap ni. Saya just cakap based on apa yang saya belajar sebelum ni. Okay, so study of TA sebenarnya kita cuba determine probability untuk futures price. Kalau kita compare pula dengan FA, sebenarnya FA, macam contoh salah satu FA adalah account, financial statement. Okay, financial statement tu sebenarnya dia adalah data yang previous punya. Jadi data daripada previous yang mana benda tu lebih senang dimanipulate, okay, dan di-adjust sentiasa compare dengan TA. Sebab tu kebanyakan orang tengok negara juga. Macam contoh dekat US, kalau korang tengok daripada dia punya stocks market,
memang follow, boleh kata 80 to 90% memang follow technical ya, dekat US stocks. Tetapi dekat UK dia combine dua-dua. So salah satu dia macam contoh FTSE 100 tu, dia akan combine lah salah satu stocks dekat dalam tu, dia combine daripada TA dengan FA. Tak ada masalah, boleh buat juga. Lepas tu dekat Malaysia ni, kalau dekat saham lah orang kata, so daripada saham dia selalu tunggu quarterly result tu, lepas tu yearly punya result, annual result semua tu kan. Okay? So bagi saya data yang dia dapat daripada previous punya baru keluar. So last year punya keluar sekarang. So yang mana data tu boleh dimanipulate lah. Tapi itu based on pandangan saya saja. So tak ada kena-mengena dengan orang lain punya pendapat. So apa sebab kita dalam technical ni memang kita sentiasa berbahas dengan kawan-kawan saya. So kadang-kadang saya jumpa benda yang lain, kawan jumpa yang lain. So daripada situ yang kita cuba berbahas. Okay? Lepas tu study repeat itself lah orang kata. Bila ada kenaikan dia ada penurunan. Itu based on technical lah. Right? So based on fundamental, yalah kalau korang baca daripada news pun, kadang-kadang korang akan nampak tau daripada okay, saya bagi contoh CPO So CPO ni dia cakap, okay, harga akan naik lebih kurang sampai 3,200 pada hujung tahun ni. So based on study apa dia guna? Dia nak gunakan study based on minyak tu ataupun FFB. FFB tu fresh fruit bunch lah orang kata. So daripada FFB takkan dia kira-kira, oh okay dia kata. So kita expect monsoon akan berlaku pada hujung tahun ni ataupun La Nina lah. So La Nina akan berlaku. So harga akan naik macam tu je. So macam mana dia boleh dapat harga 3,200 tu? Adakah keluar daripada kepala otak dia ataupun dia discuss dengan kawan-kawan dia, jom kita set harga. Okay? Sebenarnya dia dapat benda ni daripada technical juga. Okay? Dia tak duduk bincang daripada meja lepas tu dia set harga macam ni. Okay? So harga tu sebenarnya dia datang daripada technical. So ada seorang ni pergi buat technical, lepas tu dia, okay, kalau korang perasan, saya tak tahu dekat Malaysia ni macam mana sebab saya pernah handle company daripada overseas sebenarnya. Masa tu saya kerja dekat Maybank lah. So daripada Maybank tu kita ada, masa tu saya kerja dekat ni lah. Kita dealer, masa tu saya company dealer, lepas tu daripada company dealer ni kita ada tim-tim yang handle certain klien ni. So daripada klien yang saya jumpa dekat dalam ni, yang bukan dekat Malaysia lah, dekat overseas tu, dia daripada research team dia. So daripada research team dia, memang dia ada dua jenis team sebenarnya. So satu team bahagian fundamental, lepas tu satu team bahagian technical. So macam biasalah, tapi yang bagi order tu adalah team daripada technical, hedge fund lah orang kata. So dia memang hedge dia punya ni, dia punya position sebenarnya untuk sawit. Ialah kalau harga sawit tiba-tiba jatuh mendadak, apa dia buat? Dia akan masuk ke dalam futures market. Masuk dalam futures market, dia akan short selling. Selepas dia short selling, okay, apa tu short selling sebenarnya? So short selling tu maksudnya dia sell dia punya position dahulu. So bila harga jatuh, dia ada untung dekat futures. Jadi untung dekat futures tu akan cover dekat harga komoditi yang jatuh dekat cash market. So itu yang dia buat. Okay? Jadi apa yang dia buat, dia tahulah selalunya macam hujung tahun ni harga akan naik, dia akan berbodoh lah. Okay? Tapi itu untuk producer. Tapi kalau siapa yang buyer, macam contoh, bukan kita lah. Kalau buyer ni orang kata yang pengeluar minyak lah, yang tak ada kena-mengena dengan plantation. Bukan bahagian pengeluar tu. So apa dia buat? Dia akan masuk buy. Kalau harga naik, dia akan buy. So dia dapat untung dekat dalam, akan cover lah dia punya cost untuk beli minyak sawit yang mahal. So benda akan pusing-pusing je. Jadi kesimpulan di sini saya nak bagi tahu sebenarnya, depends dekat korang. Okay? Ada setengah orang tu contrarian. So contrarian ni apa pula? Market naik ke atas, apa dia buat? Bila dia lukis, contoh katakan dia nampak harga akan naik 3,200 apa dia buat? Dia tak akan buy, dia akan sell. Macam tu. So contrarian ni pelik sedikit. Dia akan lawan dengan apa analisis yang dia buat. Macam contoh, dia punya technical indicator kata buy, dia akan sell. Technical indicator dia kata sell, dia akan masuk buy. Itu contrarian pula. Lepas tu kalau nak cerita sikit, sebenarnya korang boleh tengok daripada buku John J. Murphy. So John J. Murphy, buku dia ni ada sembang sedikit pasal technical analysis. Lepas tu ada random walk theory. Maksud dia, pada tahun 1900 dulu dekat France. So dekat France, so orang kata dia just tengok je market naik ke atas, so dia akan cakap, oh sebab market naik ke atas ikut suka hati dia lah. Kalau dia nak jatuh, dia jatuh. Dia kata macam orang mabuk. So orang mabuk ni macam mana? Bila dia mabuk, terlalu mabuk orang kata, lepas tu dia nak balik rumah, tapi dia tak sampai rumah. Lepas tu dia tertidur dekat tepi jalan pula. Okay, dekat pertengahan jalan lah orang kata. Tertidur dekat pertengahan jalan, lepas tu dia bangun, kenapa aku bukan dekat rumah aku? Dia tengok-tengok, aku boleh kata lebih kurang dalam 100 meter dia baru sampai rumah.
Tapi aku tertidur pula dekat sini. So lebih kurang macam tu lah. Dia kata ikut keadaan market. Macam apa orang kata ikut nasib lah. Market nak naik, dia akan naik. Kalau market jatuh, dia akan jatuh lah. Itu based on random walk theory. Okay. Tapi lagi satu, kalau saya nak explain sebenarnya, benda ni memang makan masa sebenarnya. Okay. Lepas tu kita boleh discuss dan kita boleh bahas sebenarnya apa perbezaan futures dengan futures pula. Apa perbezaan FA dengan TA. Lepas tu kita boleh sembang sampai tahun depan. Start daripada besok sampai tahun depan, benda tak akan habis juga. Korang percaya cakap saya. Tapi personally, kalau korang tanya saya akan, yelah dah saya buat ni based on technical kan. Memang tak ada kena-mengena dengan fundamental. So siapa kaki fundamental dekat dalam ni, minta maaf banyak-banyak. Saya takkan sembang pasal fundamental ya. Macam orang kata hari ni Asia, yelah memanglah Asia naik. Kau nampak news hari tu yang Tony Fernandez kata nak dapat loan daripada ni government. Come on, kita buat analisis bila lagi? Berapa lama kita dah buat? Kita nampak yang market akan pergi certain level ni baru dia naik. Memang tak kena anti, nanti saya akan tunjuk. Tapi orang kata beza setengah sen nak kena. Okay? So bila setengah sen nak kena, orang kata daripada bila kita buat analisis tu. Jadi dia jatuh, tak kena, orang kata tapi dia naik. Mana saya tahu dia naik. Lepas tu tiba-tiba datang news pula. Daripada apa? Saya tak tahu daripada mana news tu. Dia kata yang apa AirAsia cakap tak bukan dia dapat duit tu pun. Dapat loan daripada government ke, daripada mana-mana ke, okay? Lepas tu itu yang harga dia jatuh. Kalau korang guna harmonik, memang sah korang nampak kenapa dia jatuh sampai level yang bawah tu. Lepas tu kenapa kita tunggu buy dekat bawah. Okay? Dan sebenarnya saya ada beberapa orang student lah ya. So daripada student saya ni memang ada yang kaki daripada equity. Tapi bila dia jumpa features, dia nampak daripada trading apa yang saya ajar dekat dia ni. Lepas tu dia masuk, dia gunakan technical saya ni. Yang mana saya ajar harmonic trading sebenarnya. Okay? So daripada harmonic trading ni saya just test dekat features je sebelum ni. Tapi dia test dekat equity macam hari tu dia test dekat harta lega. Apa daripada RM11 naik sampai 17, berapa banyak dia dapat. Itu yang saya tengok, saya buka mata lah. Saya terus register lesson equity saya. Saya dah lama ada lesson equity tapi tak pernah buat sebenarnya daripada 2013 saya ada lesson. Lepas saya dah buat je, saya register je equity saya. Tapi yang pening sikit itulah RSB minta 30,000. Alhamdulillah saya dah bayar lah 30,000 tu deposit. Soalnya deposit untuk features lain, deposit untuk equity pula harga dia lain orang kata. So maksud dia untuk equity je, siapa nak jadi remiser macam saya korang kena ada lebih kurang dalam 30,000 lah. So 30,000 ni boleh kata skim Bumi Putra. Yang non Bumi pula kena top up lebih kurang dalam 50,000 sebenarnya. Okay? Dan RSB non-negotiable lah orang kata. Macam setengah broker ni kita bolehlah letak duit sikit bergantung kepada klien, tapi makin ramai klien kita makin operation kita akan minta lah duit untuk top up sebenarnya. Tapi dekat RSB non-negotiable, kau nak start dan kena top up 30k. Itu yang saya kena baru ni. Tak apalah, alhamdulillah lah, ambil masa sebulan juga saya korek situ korek sini, so dapat jugalah. Okay, alright. Ada 2 orang je yang ni Kumaran setahun trade prefer swing guna FA dengan TA. Okey, yang lain semua memang ada experience Okey. Kalau yang lain, sebab sekarang ni saya tanya ada Syukran dengan Kumaran je yang memang dia kata sini dia dah setahun trade. Orang kata setahun ke bawah tu still ni lagi lah. Still okey lagi lah orang kata. Macam kita boleh cakap antara newbie ke intermediate lah. Okay. So kalau yang lain, kalau ni saya akan terus skip ya. So saya nampak 2 orang. So 3 orang. Okay, Fitri. Okay, sebenarnya Fitri newbie juga ya. Okay, so hari ni disebabkan ada request daripada klien. So klien tu pun ada bagi tahu saya, dia minta saya cover untuk saham sekali. So alhamdulillah kawan saya ataupun partner saya, Zafri ya. So Zafri dia memang rajin buat bahagian saham juga. Lepas tu mana dia sebenarnya dia masuk trading jugalah. Macam saya tak boleh masuk trading Itu saya bagi tahu saja. Kalau saya masuk trading, mampus saya orang pergi report. Memang tak boleh. Kalau kita nak masuk trading boleh sebenarnya remiser. Tapi account tu saya kena buka dekat house yang pertama, dan yang kedua setiap kali saya nak masuk order je saya kena minta kebenaran daripada Big Boss. So Big Boss akan bagi tahu aku nak buy sini. Tunggulah dia akan approve. Kalau dia kata dia approve, okeylah pergilah masuk. So benda akan jadi leceh sebenarnya. So apa yang kita buat? Saya tak masuk trading. So saya suruhlah saya punya partner masuk trading. So partner saya Zafri alhamdulillah lah. So sekarang ni musim MCO lagi start tau. So jadi bila musim MCO ni korang kena cuba agresif sedikit.
dah 2 minggu untuk orang yang tak bekerja, orang yang bekerja sendiri ni sebenarnya dia memang banyak bagi efek lah untuk anak bini dia. Itu yang korang kena fikir. Jadi korang akan tunggulah nanti tengok macam mana. Tapi saya rasa yang CMCO sekarang ni dia tak macam yang dulu lah. Masa MCO yang dulu bulan Mac sampai bulan Jun tu, memang dia push kau bagian penny stocks Tapi sekarang ni memang saya pun susah nak cakap lah. So kita akan tengok dekat floor. Lepas tu apa teknikal yang kita lukis dekat dalam ni pun nanti korang akan tengok. Dia sama ada cepat atau lambat je. Macam ada seorang klien saya ni pun dia kata masa dia test dekat saham, sebenarnya makan masa gila-gila lah sebelum harga dia naik. Macam apa salah satu dia hari tu? Macam sekarang ni Bosted macam itulah Bosted. Kita tunggu dia sekarang ni ada satu chart pattern tapi chart pattern tu tak pergi pun, so dia naik, dia keluar, dia masuk semula, dia keluar, dia masuk semula. Saidun, waalaikumsalam, mohon tunjuk ajar TA. Right, untuk pengetahuan korang, hari ni saya akan cover lebih kurang ni lah bahagian chart pattern. Tapi disebabkan saya punya target ni pun sebenarnya untuk newbie saja So memang bahagian-bahagian newbie, lepas tu siapa yang memang dah ada experience tapi untuk cuba tajamkan benda ni, saya alu-alukan lah untuk korang datang. Lepas tu hari ni saya akan cover 2 je bahagian chart pattern. So chart pattern yang pertama adalah yang bahagian reversal saya cover. Yang pertama adalah channel, lepas tu yang kedua saya akan cover bahagian wedge. So bahagian wedge tu macam apa, cheesy wedge dekat KFC tu lah. Itu yang saya akan cover. So seperti biasa saya akan cover pertama sekali bahagian teori. Lepas tu bahagian kedua kita akan cuba buat back testing. Kita akan tengok lah ada certain stocks yang sebelum ni beberapa kali dia jadi bahagian wedge dengan channel, sama ada channel ataupun wedge lah. Lepas tu kita cuba cari pattern yang menjadi dengan pattern yang fail. So daripada pattern fail tu nanti korang akan belajar lah. Kalau pattern yang menjadi kita tahu dia dah jadi. Tapi pattern yang fail tu kita tahu. Kalau dia tak jadi, apa backup plan kita sebenarnya. So itu reason dia kenapa macam kalau student-student saya ni, saya selalu bagi tahu dia. Pattern yang fail tolong simpan. Pattern yang jadi tak payah simpan. Buang masa je simpan. Kenapa? Sebab nanti dia akan jadi ya sentiasa. Tapi pattern yang fail tu jarang kita simpan sebenarnya. So bila kita simpan pattern fail, kita ada backup plan. So backup plan kita apa? Kita akan tengok nanti, kita akan kaji daripada fail pattern tu. Lepas tu itu backtesting. Lepas tu yang ketiga saya akan cover bahagian practical dengan produk. Produk yang pertama saya akan cover CPO. Lepas tu CPO dengan soya. Lepas tu produk yang kedua insyaAllah kita akan cover bahagian saham lah. So ada 2 market lah saya akan cover dekat dalam ni. Right, slide saya pun tak panjang sebenarnya, just pendek je untuk minggu ni. Alhamdulillah. Kira korang bernasib baik lah. Sebab apa? Sebab saya ada prepare slide sebenarnya. Minggu-minggu yang sebelum ni saya tak prepare slide langsung. Just kosong macam tu je. Right, jom kita start. Kita cuba tengok dulu apa chart pattern tu. Bahagian chart pattern sebenarnya. Bagi siapa yang tak tahu saya, sebenarnya nama saya Zul Azlami Azizan So saya prefer orang panggil saya Lami Azizan lah. Lepas tu saya adalah salah seorang daripada MSTA. MSTA adalah Member of Society Technical Analyst daripada United Kingdom. Lepas tu CFTE. CFTE itu adalah Certified Financial Technician daripada United States. Lepas tu saya MATA Professional Members. Yang MATA ni maksudnya Malaysian Association Technical Analyst daripada Malaysia. Right. Apa tu chart pattern sebenarnya? Saya dah bagi tahu chart pattern sebenarnya kita akan cover bahagian reversal je dahulu. Kenapa? Sebab kita nak cari reversal yang pertama. Lepas tu untuk features macam biasalah kita boleh cari dekat reversal atas ataupun dekat reversal bawah. Untuk saham selalunya kita akan cari bahagian reversal dekat ni je, bahagian falling wedge. So apa itu ending diagonal? Ending diagonal maksud dia daripada ni daripada boleh kata dia contracting lah. Daripada pattern dia membesar, lepas tu dia jadi mengecil. So bila dia membesar, daripada besar ni dia jadi kecil macam ni. Lepas tu dia boleh kata dia tembak langit lah. Bukan tembak langit, tembak ke kanan lah orang kata. Naik ke atas. So ini adalah satu sign yang market akan jatuh ke bawah. Right, itu rising wedge. Jangan terbalik pula. Nanti korang terfikir rising wedge maksud dia market akan naik ke atas. So ingat je, rising wedge maksud dia adalah pattern yang berlaku untuk market
inilah salah satu sign yang market akan berubah arah, jatuh ke bawah. Okay. Lepas tu yang kedua kita ada falling wedge. Okay. So falling wedge ni sebenarnya dia just beza daripada sebelah ni sahaja. So falling wedge ni macam biasalah korang tengok dekat dalam ni. Dia daripada atas dia turun ke bawah. So untuk saham sebenarnya ini adalah preferable pattern yang selalunya kita akan cari ya. Kalau kita jumpa dekat dalam ni selalunya inilah masa dia untuk kita masuk. Okey. Okey. Ini untuk falling wedge. Okey. Short form dia kita akan panggil ED lah. Okey. So ED tu korang jangan fikir benda lain pula. ED maksud dia ending diagonal. So ending diagonal maksud dia akan berubah arah lah. Kalau di masa tu market tengah uptrend, kita jumpa ending diagonal, okey, lepas tu dia akan jatuh ke bawah. Tapi untuk falling wedge pula, bila kita jumpa masa market tengah downtrend macam ni, market akan berubah arah. Okey. So jom kita tengok contoh dia. Okey, so rising wedge ni, kalau korang tengok dekat dalam, saya ambil contoh untuk soya soya bean oil. Bila kita nampak market ni, kita akan sambung lah macam mana nak sambung benda ni. Okey, korang refer semula dekat video saya untuk yang minggu yang pertama, 2 minggu lepas. So 2 minggu lepas saya ada extend pasal support dengan resistance ya. Okey, seperti biasa kalau kita jumpa benda macam ni, okay, so kita nampak ya, kita akan lukis structure. So daripada structure kita lukis tu nanti kita akan tunggu dia break dekat bawah, dia akan jatuh. Okey. So ini daripada uptrend dia bertukar arah jadi downtrend lah. Ini untuk pattern rising wedge ya. Right, untuk falling wedge pula kalau kita tengok daripada dalam ni, masa market daripada atas ni korang tengok daripada mana saya sambung, at least dia kena ada 2 point lah dekat dalam ni ya. So daripada 2 point ni dia kena, lepas tu dia membentuk pula point daripada support di bawah ni. Bila dia break ya, korang tengok dia main dulu, lepas dia main, dia break atas, dia terus bertukar arah. Nampak? Okay? So ini salah satu daripada contoh untuk falling wedge lah. Yang mana falling wedge ni sebenarnya kita memang target banyak dekat saham ya. So kalau saya jumpa pattern-pattern macam ni, memang selalunya saya akan get ready lah buy dekat resistance level tu. Kalau dia break, dia dekat atas ni, line ni, resistance ni, selalunya market akan terus berubah arah lah daripada downtrend ke uptrend ya. So itulah waktu dia yang kita akan target kau-kau. Okey, jom kita tengok cara nak lukis sebenarnya. Okey, sekarang ni saya akan cover bahagian teori dah cover. So kita akan lukis dulu. Kita akan lukis, lepas tu kita cuba tengok macam mana nak determine rising wedge dengan falling wedge ni ya. Right. Okey, so far okey tak? Boleh ikut tak? Siapa yang tak berapa faham tu tolong bagi tahu. So kita boleh ni lah, kita boleh start semula. So jangan risaulah, satu hari satu topik. Sejam 2 jam kita akan cover satu topik, lepas tu satu bahagian je. Korang kena rajin lukis je sebenarnya. Bila korang rajin lukis, insyaAllah nanti korang akan senang nampak benda-benda macam tu lah. Okay? Okay, kita cuba tengok dulu contoh untuk soya. So contoh untuk soya sebenarnya, okay, ini salah satu lah contoh yang saya nampak dekat dalam. So first kali apa yang kita buat, kita akan tengok pergerakan market tu dahulu macam mana. So daripada macam ni kita akan jumpa market tengah downtrend ya. So seperti biasa macam saya bagi tahu 2 minggu lepas tu, apa first kali yang kita kena buat, kita kena lukis kita punya resistance level ya. So daripada resistance level ni kita akan tengok. So daripada resistance level ni barulah kita nampak pattern tu akan jadi lebih kurang macam ni lah. Okey. Okey, sebenarnya bahagian ni kita boleh adjust sebenarnya, kita boleh ambil macam ni, okey. Ataupun kita ambil lebih kurang macam yang ni. Tapi kalau korang tengok, kalau saya compare antara dua ni, sama di ni dengan yang asal tadi, saya lebih prefer pattern yang macam ni lah. So pattern macam ni seperti biasa, macam yang saya tunjuk tadi, dia daripada sini. So ini pattern yang asal saya jumpa ya. Lepas tu bila dia terkeluar daripada garisan ni, okay, dan kita akan tunggu next macam mana. Sama ada pattern ni fail ataupun dia continue. So boleh kata dia still maintain lagi di dalam level ni. Nanti kita akan adjust semula. So macam mana nak adjust sebenarnya? Just ubah je lah. Daripada sini, support level tu kita akan lukis ke bawah sini. Okay? Dan ini pula seperti biasa kita akan adjust naikkan ke atas sedikit. Dan kita akan tengok. Okay? So nampak? Bila market dia break je dekat pattern ni, ini adalah salah satu daripada falling wedge punya pattern lah. Yang mana falling wedge ni memang agak sesuai kalau korang pakai dekat saham ya. Okay? But bila dia break je harga, lepas tu tengok apa jadi. Okay? Dia bertukar arah kan? Boleh kata dia daripada sini, dia break, dia jatuh semula ke bawah dan baru dia tengok naik ke tak. Okay, dia naik ke atas lah. Okay. Ini salah satu daripada contoh dia lah untuk falling wedge. Okay. Yang mana falling wedge lagi ni sebenarnya dia kena sentiasa berubah lah orang kata. Bukan sentiasa berubah.
Kadang-kadang dia punya resistance level tu macam contoh kita ambil daripada 2 point dahulu, lepas tu point yang ketiga ni, 4, lepas tu point yang kelima sebenarnya yang cantik kita kena ubah lah. Kena sentiasa ubah lah orang kata. Kena ubah, macam mana kita nak ubah sebenarnya? Sebenarnya kita nak ubah bila kita jumpa ada certain pattern tu lah yang berlaku, okay? So, selalunya ending diagonal ni dia berlaku masa downtrend masa market tengah pause. Korang tengok the overall punya movement market, okay? So, selalunya dia akan berlaku dekat swing dekat sini. Dari sini, lepas tu dia akan jatuh ke bawah sini. Dia naik lagi, dia akan jatuh, okay? Lepas tu macam biasalah ini, naik, jatuh. Lepas tu dia naik, dia akan jatuh lagi, macam biasa. So, selalunya dia akan berlaku dekat pattern-pattern bahagian correction. So, ini correction lah. Okay, so ini adalah apa dia panggil tu? Bahagian impulse lah orang kata, impulsif. Lepas tu ini bahagian korektif. Okay, right, nampak? So, ini salah satu contoh dia. Okay, jom kita tengok untuk falling. Ini falling, kita cuba cover bahagian rising wedge pula. So, macam mana bentuk rising wedge? Okay, right, satu lagi rising wedge sebenarnya memang cantik bila kita jumpa dia masa penghujung trend, okay? So bila dia berlaku pada penghujung trend, macam biasalah kita akan lukis dulu kita punya support level. Daripada minggu lepas saya ada bagi tahu bahagian support level tu macam mana kita nak lukis dulu. Right, lepas tu kita cuba determine, kita akan tengok macam mana bentuk dia. Right, so ini ada salah satu dia lah yang saya jumpa dekat dalam, nak determine benda tu, kita akan lukis. Tapi ini agak apa orang kata, agak tirus lah sebenarnya, okay? So bila dia terlalu tirus ni, bolehlah kita gunakan juga. So ini salah satu contoh dia. Okay, kita jumpa bahagian rising wedge. So kalau dekat features ni, kalau dia break dia korang tengok kita tengoklah, kita test. Sebab kadang-kadang pattern ni dia bukan selalu jadi pun. Kalau dia jadi, dia jadilah. Nampak? Okay. So nampak? Dia asal bersentuh point yang pertama, korang tengok daripada sini. Okay. So bila dia touch level ni, first kali kita akan lukis support. So habis daripada support tu kita lukis, at least support tu kena ada 2 point. Macam yang saya lukis dekat dalam ni, inilah point yang pertama, point yang kedua. Dah cukup. Okay. Dan benda-benda lain yang kita akan lukis tu macam biasalah. Macam yang contoh tadi untuk sample untuk rising wedge yang saya tunjuk, falling wedge yang tadi tu, saya ubah daripada sini, saya ubah ke sini. Lepas tu dia jatuh sikit, saya ubah. So kita akan tengok daripada previous point tu. Okay. So kalau point tu dia terkeluar sedikit, macam contoh, bila kita lukis structure lah sebenarnya. So bila kita lukis structure dekat dalam ni, kita akan nampak pattern tu lebih kurang macam ni lah. Pergerakan dia. So structure ni memang penting sebenarnya dalam trading ya. So apa-apa jenis trading yang korang masuk pun, benda ni memang betul-betul penting. Dan korang kena master benda ni. Kalau korang dapat master benda ni, insyaAllah nanti boleh lah orang kata mungkin boleh lah orang kata senang sikit lah untuk korang nak buat decision nanti. Okay. Right. Nampak So bila dia break, lepas tu dia jatuh terus ke bawah. All the way down ke? Kita tengok. All the way down tak lah juga. Tapi kalau kita tengok pun daripada pergerakan atas ke bawah ni, lebih kurang dekat berapa point juga. Kalau dekat futures okay, kalau dekat futures sebenarnya point macam ni memang besar. Orang kata memang besar lah profit. 82 point tu harga dia lebih kurang dalam RM2,000 lah. Okay. Harga dia lebih kurang dalam RM2,000. Itu yang kita kalau dekat futures orang kata memang banyak lah sebenarnya. Jadi kalau tanya saya personally memang saya banyak gunakan jenis cacat pattern yang macam ni. Okay. Right, jom kita cari lagi. Kita cuba tengok contoh yang lain. Salah satu contoh dia adalah FCPO Okay, untuk contoh FCPO yang saya akan tunjuk ni, lepas tu nanti kita akan tengok dekat saham pula. So saya akan cover bahagian ni dahulu. Okay, kita cuba start daripada sini dulu lah. Kita tengok ada tak pattern-pattern dia. Apa jenis pattern yang macam saya bagi tahu tadi Right, ni salah satu dia lah. Okay, alright. So far okay tak ni? Boleh follow tak? Kalau tak boleh follow, tolong bagi tahu. Kalau laju sangat, tolong bagi tahu juga. Jangan senyap sebab apa? Sebab nanti saya jadi SS orang kata. Bukan screenshot shock sendiri. Okay. So bila shock sendiri sembang seorang-seorang nampak macam bangang pula So ada masalah korang terus tanya je. Tak payah nak tunggu stop. Okay. Nak stop, tunggu saya berhenti dulu dan baru korang nak tanya. Okay. Boleh tuan. Okay, tuan guna platform RHB ke? Sebenarnya ini adalah salah satu daripada charting software provider yang agak popular sebenarnya. Dan benda ni memang agak convenient lah sebenarnya. Okay.
So macam biasa, market tengah downtrend, kita akan lukis benda ni dahulu. Okay. So lepas kita lukis benda ni, barulah kita cari bahagian support. Okay, yang ini kita tak nampak ya. Ini lebih kurang dekat channel. Yang mana channel nanti saya akan cover kemudian. Dan kita play dulu video. Lepas tu kita cuba tengok ada tak pattern. Korang ingat kena cari masa di penghujung trend ya. Penghujung trend ni macam contoh dekat bawah ni lah. Dan baru korang lukis. Okay. Okay, jom kita tengok ada tak pattern. So yang ni pattern tak cantik sebenarnya. Okay, memang saya tak jumpa lah. Tak apa, kita cuba tengok lagi. Okay, kita cari je pattern tu sampai kita jumpa. Okay, ni salah satu contoh dia yang saya jumpa dekat dalam ya. Apa kita cuba lukis dulu. Lepas kita lukis, kita tengok sama ada dia betul-betul reliable ataupun tak. Ni salah satu sign dia juga. Yang market akan berubah arah. Nampak? Dia break dahulu. Lepas tu dia naik ke atas. So, macam yang 2 minggu lepas saya ada explain pasal previous support become resistant. Yang mana benda ni memang selalu berlaku dekat commodity market ya, especially CPO dengan soya. Bila kita nampak je dia break dekat bawah ni, break dekat bawah lepas tu dia naik semula ke atas level ni. Okay? So maksud dia bila kita dapat sell dekat sini, dan macam biasalah korang kena trailing korang punya position yang pertama. Lepas tu yang kedua, kalau dia naik ke atas ni, ini point untuk korang masuk semula sell ya. So ada 2 kali dia sentuh dekat level ni. Okay? Okay, jom kita tengok jadi ke tak pattern ni. Okay, so inilah pattern yang batal sebenarnya. Okay, so tadi yang saya tunjuk pattern yang jadi je, tapi ini pattern yang batal. Kenapa batal? Sebab apa? Sebab pertama sekali, kalau kita tengok daripada dekat dalam ni, dia boleh kata dia bagi sinar harapan lah dekat kita. Dia kata okay, confirm market jatuh ke bawah ya. Lepas tu tengok apa jadi lepas tu. Selalunya bila gap down yang berlaku pada market tengah uptrend, itu adalah salah satu sign yang market akan berubah arah. Tapi ini, nampak? Dia naik semula, lepas tu dia masuk semula ke dalam kawasan ni. So kita boleh kata yang pattern ni terbatal lah. Okay? Lepas tu dia naik ke atas pula. Then kita buang pattern ni, kita tengok. Boleh lagi tak kita lukis satu pattern dekat dalam ni. Okay? Okay, korang percaya cakap saya memang banyak kali berlaku sebenarnya benda ni. So bila banyak kali berlaku, itu yang saya selalu share dekat korang. Dan hari ni sebenarnya saya just share 2 benda je. Okay? So nampak ada lagi satu kali pattern ni. Yang boleh kata rising wedge lah. So rising wedge adalah salah satu sign yang market akan berubah arah. Bila dia break dekat bawah, okay, selalunya dia akan main macam ni lah. Untuk CPO market selalu dia akan main dulu dekat dalam ni. Okay, then baru dia continue all the way down. Okay, macam contoh yang tadi itulah, kita pun tak pasti sama ada dia boleh break previous higher low ni ataupun dia just main dekat 50% level ni je. Okay, so jom kita tengok. Jadi ke tak? Okay, nampak? Macam yang saya cakap, berapa kali benda ni berlaku. Selalunya bila dia break je, dia akan main dulu. Dia akan touch semula dekat level ni. Okay? So boleh kata pattern ni dah terbatal sebenarnya. Tapi kita punya previous yang resistant level ni, kita still boleh gunalah sebenarnya. Okay? So bila kita guna, kita akan gunakan benda tu lah. So yang ni dah terbatal lah. Okay? So macam biasa, tak jumpa chart pattern, kita guna resistance ataupun support level kita. Tengoklah sama ada benda jadi ke tak. Okay? Right, ini untuk market CPO. Kita cuba tengoklah untuk falling wedge pula sebab banyak sangat untuk rising wedge ni. Market tengah uptrend kan waktu ni. Tapi kita cuba tengok lagi. Okay, untuk CPO ni selalunya bila dia uptrend, dia akan uptrend gila-gila tau. So itu yang jadi ada setengah klien tu jadi takut sebenarnya sama ada aku nak continue buy ke sebab dah high dah ataupun aku nak sell. Okay, so itu yang dia akan takut. Okay, nampak dia memang trending gila-gila. Gap tu tak payah risau sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau gap yang berlaku, memang dia akan follow trend juga. Korang tengok je nanti. Okay? Right. Ni pun salah satu daripada ni juga. Ada satu pattern yang saya jumpa dekat dalam. Tapi mungkin pattern yang lain lah. Tapi tak apa. Kita cari lagi pattern yang dekat bawah. Sebab apa? Sebab saya tak jumpa pattern yang untuk apa? Falling wedge. So saya nak tunjukkan contoh untuk falling wedge pula. So yang ni memang all the way up lah market. Okay? Nampak? Dia pause kejap. Lepas tu dia naik semula ke atas. Okay, jom kita cari penghujung trend. Okay, macam yang saya cakap. Ada tak satu pattern yang kita jumpa dekat dalam ya? So yang ni pattern belum cantik lagi. So kita akan tunggu lagi. Right, yang ni okay. So ada satu pattern sebenarnya yang saya jumpa dekat dalam ya. Tapi tak apa, kita lukis je dahulu. Kita cuba lukis. So once kalau kita lukis, kita akan cuba determine lah. Okay, yang ini tak berapa nak ending diagonal sangat lah orang kata ya. Sebab dia tak berapa cantik.
Tapi tak apa, kita tengok je dulu sebab kita jumpa pattern macam ni kan. Nampak dia tak berapa cantik walaupun dia jadi dia break dekat atas. Tapi bagi saya susah saya nak buat decision untuk market yang macam ni ya. Tapi tak apa, kita tengok lagi. Oh, ini current market lah. Okay, tak apa, kita cuba test dekat Soya pula. ZLZ. Okay, 2020. Saya nak cari untuk falling wedge ya. Saya nak tunjuk dekat korang, okay? So falling wedge tu macam mana contoh dia? So contoh dia yang macam saya tunjuk dekat dalam tadi tu lah. Bila dia break dekat bawah, dia akan naik ke atas, okay? Oh, kita cuba cari lagi sampai jumpa. Macam hari tu saya cuba cari pattern ABCD. Cari pattern ABCD, lepas tu boleh kata 10 kali fail pattern yang saya cuba buat backtesting. Tapi tak apa, saya cuba cari lagi. Selagi masa membenarkan, kita akan buat, okay? Right, ni ada satu contoh ya untuk falling wedge yang saya jumpa dekat dalam. Tapi ini boleh kata dia agak ni lah, fail juga. Ini fail yang pertama. Lepas tu yang kedua sini saya jumpa lebih kurang macam ni lah pattern dia. Tapi dia tak berapa, apa orang kata, tak berapa cantik lah. Tapi still boleh pakai lah sebenarnya ya. Tapi tak apa, jom kita test dulu. Kita cuba tengok dekat dalam. Memang jadilah dia break ke atas, okay? Memang jadi drag ke atas, tapi itulah takkan ambil sini kan, kita akan terus ambil dekat level ni lah. So nampak pattern macam ni. So ini pun salah satu daripada contoh dia untuk ending diagonal untuk falling wedge ya. So nampak bila dia break dia dekat atas, okay, lepas tu dia continue naik. Okay, so boleh kata korang kena ingat satu benda, dia selalunya dia akan terjadi apabila market di penghujung trend. Tapi macam mana kita nak determine penghujung trend tu? Sebab kita pun tak tahu bila market dah dekat atas, okay? Market dekat atas contoh. Lepas tu kita jumpa rising wedge pula. Itulah waktu dia pengakhiran trend orang kata, okay? So itu salah satu cara dia lah. Okay, alright. Semua okey tak? Okay, time frame tu saya tak berapa explain sangat dekat dalam ni. Reason dia kenapa? Sebab saya nak korang nampak je dulu pattern-pattern macam ni. Even kalau saya guna dekat weekly chart pun, korang akan nampak juga nanti falling wedge, rising wedge semua. Cuma terpulang bergantung kepada duit korang juga. Kalau duit korang besar, korang nak guna weekly boleh ataupun daily, tak ada masalah. Okay? Tapi kalau duit orang kata yang duit trading ni cukup-cukup je, so better korang gunakan pattern yang lebih kecil lah. Jom kita tengok pula dekat 5 minit. Boleh pakai ke tak? Okay? Saya test ya. Kita cuba tengok. Mungkin ada satu pattern dekat dalam ni saya jumpa. Pun 5 minit pun orang kata still boleh pakai jugalah. Okay? So nampak? Dia any time frame kita boleh pakai sebenarnya chart pattern ni. Apa-apa jenis time frame, seminit ke, okay? So nampak bila dia jadi, dia break dia lepas tu dia naik, okay? So yang ni lebih cantik lah sebenarnya compare dengan yang tadi saya lukis kat sini. So saya ambil dekat sini lah. Nampak? Kalau kita guna 5 minit pun bila dia break pun nampak dia terus all the way up, okay? Jadi macam biasalah kita akan cari pada penghujung trend. Macam contoh dekat atas ni So kita akan cari, kita akan tengok je, okay? Kita akan cari dekat atas. Okay. Sebab apa? Sebab kita itu salah satu sign lah orang kata, bukan confirmation tapi salah satu sign yang market akan berubah arah ya. So bila dia berubah arah macam ni, masa market tengah uptrend kita jumpa pattern tu dan barulah kita buat decision untuk execute order. Okay. Right. Ni macam ni salah satu contoh dia. Ada lagi satu pattern kat dalam ni. Kalau pakai 5 minit pun sebenarnya boleh. Memang tak ada masalah. Cuma itulah kalau dekat features ni 5 minit, orang kata macam kecil sangat orang kata. Nampak? Dia jatuh dulu. Okay? So ini proses yang saya akan adjust sebenarnya. Okay? So saya akan adjust lagi sini. Saya akan adjust bila saya jumpa benda yang lain lah. Saya jumpa previous lower high yang lain kat dalam ni. Ni sebagai contoh dia. Bila dia naik dia form new lower high. So tengok apa berlaku dekat market. Dia tak jadi dah macam ini diagonal. So apa yang saya perlu buat masa tu? Saya akan cari pattern lain lah pula. Okay? Ini salah satu contoh dia lah yang saya tunjuk. Even kalau kita guna dekat weekly pun sebenarnya kita akan nampak juga chart pattern tu. Dekat weekly, okay, saya buka dulu ZL1. Kalau saya tengok dekat ZL1 dekat dalam ni korang nampak. Ada je pattern-pattern yang akan appear dekat dalam. Tapi itulah apa-apa benda pun yang kita buat sebenarnya kita kena jaga-jaga jugalah orang kata. Sebab based on weekly ni pun boleh kata agak besar sebenarnya. Okay? Ni ada satu pattern yang dipanggil sebagai rising wedge. Okay? So rising wedge korang tengok pattern tu apa berlaku. Dia break, dia support, dia akan terus jatuh ke bawah. Okay? Nampak? All the way down.
Lepas tu kita jumpa pula dekat dalam ni, mungkin ada pattern macam ni. So kita pun pergi tukar pula daripada apa? Daripada ni tadi, daripada kita sell, kita pergi tukar buy pula. Ada tak pattern ni? Saya rasa macam bukan. Okay, ini bukan pattern dia. Saya ingat tadi macam ni juga. Ingatkan macam apa? Falling wedge, tapi tak ni pula. Okay. Right. Faham ke tak faham semua? Okey ke tak okey? Kalau tak faham, saya ulang balik. Kalau tak, kita akan masuk ke bahagian channel pula. Okay. So, channel pun banyak kali berlaku sebenarnya. Okay, jom kita test untuk Kenja lah. Sebab Kenja hari tu ada sekali berlaku untuk falling wedge. Memang orang kata dia break je, lepas tu dia terus pergi. So, saya test dulu. Saya akan cuba tengok untuk stop Kenja. Kenapa saya punya ni jadi slow lah. Sekejap. Okay, Kenja. Right, based on Kenja saya jumpa dekat daily sebenarnya. So daripada daily tu sebenarnya ada satu pattern ya. Right. Okay, so daripada hourly saya cuba tapis dulu. Lepas tu kita jumpa pattern lebih kurang macam ni lah ya. Okay, yang ni boleh kata jadi juga, benda tak berapa apa, orang kata tak berapa cantik. Tapi itulah bila dia break dia akan terus break orang kata ya. Lepas tu itulah. Okay, nampak? Bila dia break je, nampak? Okay, dia break je, lepas tu tengok apa jadi. Yang ni tak berapa cantik lah sebenarnya. Yang cantik tadi tu memang dia betul-betul nampak tirus gila, okay. Tapi ini saya dah mark siap-siap. Memang kita cari buy hari tu masa dekat level-level sini, okay. Dia break je, nampak Kenja, dia terus naik ke atas ya. Right. Ini salah satu contoh dia lah untuk falling wedge. Yang mana falling wedge ni memang cantik sebenarnya kalau korang masuk. Yalah, dekat saham macam saya cakap memang lama sebenarnya. Bila dia break, dia tak straightforward. Macam futures tadi, dia break je, dia terus straightforward, dia akan pergi. Tapi yang ni dia akan jadi lambat lah sebenarnya, okay. Korang nampak berapa lama dia flat dalam tempoh ni. Dia break je dekat sini yang pertama 5 Oktober, okay. Lepas tu dia naik 7 Oktober, 2 hari lah, okay. So 2 hari tu tak tahulah bagi korang laju ke ataupun lambat, saya tak pasti. Tapi bagi saya lambat lah. Tapi kalau korang dapat buy masa dia breakout hari tu pun, dia betul-betul terkeluar ataupun dia sentuh semula dekat level bawah 0.145, lepas tu naik 0.2. Orang kata adalah dalam 5.5 sen juga untung dia. Okay. So 5.5 sen kalau korang masuk berapa ratus lot, beribu lot lah orang kata. Kat dalam tu memang boleh bagi korang jugalah something. Okay. Lepas tu kita akan tengok dekat XOX pula. Yang mana XOX hari tu pun semua asyik kecoh. XOX confirm naik. Tapi tengok apa jadi market masa tu. Okay. Dia tak jadi naik. So bila dia tak jadi naik, dia terus jatuh ke bawah lah. Okay. Jadi saya cuba tengok dulu ada tak pattern dekat dalam ni. Saya cuba determine dulu Right. Okay, mungkin ada satu pattern dekat dalam ni lah kalau kita ambil daripada atas. Okay. Lepas tu kita ambil daripada sini pula. Okay. Tapi tak cantik sebenarnya. Tapi dia dah terkeluar. Okay. So walaupun dia dah terkeluar, tapi itulah macam saya bagi tahu tadi. Contoh untuk Kenja tadi. Okay. Untuk Kenja tadi yang macam saya tunjuk. Bila dia break je. Okay, ada orang panggil Kenga. Saya panggil Danger. Danger pula. Saya panggil apa? Kenja. Sebab apa? Sebab Danger, cuba korang eja Danger. D-A-N-G-R. Okay. Lepas tu Kenja, K-N-G-R. Of course lah jadi Kenja. Ada yang panggil Kenga. Saya pun pening tak? Kangaroo ke apa benda ni. Tapi terpulang lah. Yang penting korang dapat masuk, lepas tu dapat profit, itu je. Tak ada masalah pun sebutan yang berbeza. Yang penting korang tahu stok yang sama. Okay. Right. So nampak contoh yang Kenja tadi tu yang saya tunjuk. Bila dia break je nampak. Dia lambat tau. So bila dia lambat. So sekarang ni kita akan tunggu. Dia pergi ataupun tak. Okay. So terpulang dekat korang lah. Kalau korang tahan, korang boleh hold. Tapi kalau tak tahan, stop loss korang dekat mana? Sini pula stop loss korang dekat 0.045. Okay. 4 sen dengan 11 sen. Korang boleh tahan tak? Rugi lebih kurang dalam 5 sen. Kalau korang boleh tahan, continue. Tak boleh tahan, tak payah. Especially siapa yang main ni lah. Ada yang guna direct account tu kena clear untuk beberapa hari. Okay. Kenapa berbeza movement candle kat FCPO dengan stocks tuan? Okay, sebenarnya movement dia berbeza sebab dia bukan produk yang sama. Okay. Macam contoh, saham, futures. Yang futures kita ni sebenarnya, kita akan dia produk lebih kepada komoditi. Jadi daripada komoditi punya produk sebenarnya, itu adalah komoditi lah orang kata. So untuk yang ni XOX ni dia adalah sektor bahagian apa?
Siapa boleh bagi tahu saya? Siapa boleh bagi tahu saya, nanti minggu depan saya akan bagi benda lagi dekat dia. XOX bahagian apa? Oh, ada orang tak? Okay, Amirul Hafiq Rosli kata bahagian teknologi telecommunication. Okay, Amirul dengan Rizal nanti PM Tuan Zafri ya. So kita akan bagi something dekat korang nanti. Syukran. Okay, ada 3 orang je lah. Nak bagi ramai-ramai yang pening pula saya nanti. Okay, right. So dia, kenapa dia tak sama? Sebab futures bahagian komoditi, dan komoditi tu adalah minyak sawit. So minyak sawit ni adalah salah satu daripada vegetable oils. So vegetable oils ni sebenarnya dia adalah salah satu produk necessity lah orang kata. Yang mana kita tak boleh menggoreng minyak kalau tak ada minyak. Okay? Tak ada minyak sawit lah. Zaman-zaman dulu dia nak goreng minyak, dia akan gunakan lemak-lemak kambing, lemak-lemak kinzi, lemak lembu semua untuk jadikan minyak, dan barulah dia boleh goreng something. Okay? Tapi zaman sekarang ni dia gunakan vegetable oils. Okay? So vegetable oils ni tu salah satu dia crude palm oil futures kita. Lepas tu kita ada soya bean oil, kita ada minyak kacang soya, okay, lepas tu kita ada minyak bunga tai ayam apa tu. Bunga apa chrysanthemum ke apa, okey. So bermacam-macam jenis minyak lah, tapi minyak sawit juga paling popular. Kenapa? Sebab satu pokok tu dia boleh keluarkan lebih kurang dalam 1 tan dalam tempoh 18 kali setahun, dan dia maintain dalam tempat yang sama dalam tempoh 25 tahun. Beza dengan soya kalau nak harvest benda tu, orang kena harvest sekali dengan dia punya pokok-pokok. Okey, pokok dia kecil je lah orang kata minyak soya apa kacang soya ni. Tapi cost of produk, orang kata yang bahagian cost ni lebih tinggi untuk soya compare dengan CPO. Sebab CPO dia attach dalam tanah dalam tempoh 25 tahun orang kata, okey. Right, lepas tu apa tadi, nak cari titik permulaan. Okey, sebenarnya titik permulaan boleh refer semula dekat video saya yang saya dah upload dekat Facebook ya. So daripada Facebook saya dah upload sebenarnya benda tu. Jadi itu yang korang kena ni lah, korang kena cuba tengok benda tu, okey. Video selama sejam je, tak lama. Korang refer semula. So itulah titik permulaan yang saya akan explain, okey. Right. So senang cerita pattern tu lebih kurang macam ni je lah. Okey, jom kita tengok lagi stocks yang yang saya jumpa ada pattern sebenarnya. Jadi pattern tu, alright, saya cuba tengok dulu apa pattern MISC, okey. Right, jom kita tengok MISC pula. Sebenarnya untuk MISC ni pun saya pun tak pasti. Jom kita lukis dulu. Sebab apa? Sebab saya bukannya hebat sangat. Orang kata nak tengok-tengok macam tu je dah boleh jumpa benda. Saya kena lukis juga untuk kita dapatkan poin yang agak tepat sebenarnya, okey. So yang ni boleh kata tak berapa cantik sebenarnya ya. So tapi itulah macam yang contoh untuk CPO tadi, once kalau kita jumpa dia break dekat atas dia akan terus continue naik. Okay, so untuk MISC ni sebenarnya dalam saya punya radar juga yang saya nampak market tu akan naik lah dekat dalam ya. Tapi itulah pattern dia tak berapa cantik sebenarnya. Okay, kita cuba lagi cari satu contoh untuk saham je. Saya nak cari untuk ending diagonal ni. Siapa boleh bagi saya contoh? Siapa boleh bagi tahu saya contoh yang saham? Kita lukis teruslah. Okay, macam mana tengok video yang first tu? Okay, tengok daripada Facebook page Lami Academy. Okay, MTech. Okay, MTech. Kalau tak ada pattern kita akan skip ya. Korang get ready je apa-apa jenis pattern yang korang nak. So daripada MTech, jom kita tengok ada pattern tak dekat dalam ni. Okay, so tak ada pattern. Yang saya jumpa pattern ni bukan pattern ni sebenarnya. So dia lebih kepada pattern ascending triangle. So ascending triangle mungkin MTech ni boleh naik pergi atas lagi lah. Alright, contoh lain lagi. Okay, Kelly. Right, jom kita tengok Kelly pula. Saya nak cari pattern tu je. Saya tak nak sembang benda-benda yang market boleh naik ke ataupun market boleh jatuh ke, apa benda semua tak nak sembang benda tu. So kita nak buat education sebenarnya. Kita bukan nak buat apa tapis. Kalau korang nak tapis saham, okay, korang tunggu pukul 11. So Tuan Zafri nanti akan bagi tahu apa potential saham yang boleh naik. Okay. Alright, kita jumpa. Okay. Terima kasih siapa bagi Kelly tadi, Rizal Arbaini. Okay, terima kasih banyak-banyak. So benda ni saya akan gunakan dalam radar saya juga ya. Alright, so ini salah satu dia lah. Macam saya cakap, untuk saham sebenarnya memang korang kena cari pattern falling wedge. Okay. So untuk falling wedge sebab apa? Sebab saham kan kita tak boleh short selling sekarang ni.
Features kita boleh short selling, tu beza dia. So apa yang kita kena buat, kita cari je pattern untuk buy macam ni. Ini salah satu contoh dia. Okay, so kalau dia naik ke atas, selalunya pattern ni kalau dia break dia akan terus naik ke atas lah. Ini based on hourly Selepas saya tapis tadi, bukan saya tapis, siapa tadi bagi tu? Rizal. So Rizal bagi, alhamdulillah saya jumpa juga Kelly ni. Terima kasih banyak-banyak. So saya akan monitor juga nanti pattern untuk Kelly ni. Alright, lepas tu apa lagi? UWC, okay. So UWC kita cari pattern, ada ke tak? AWC pula. Right. Okay, sebenarnya saya nak cover dua untuk hari ni, tapi saya rasa tak cukup masa sebenarnya. Masa tak mengizinkan dan masa mencemburui kita. Jadi saya just cover je satu dulu dan minggu depan kita akan cover bahagian yang lain pula, okay. Right, yang ini saya tak nampak lah ada pattern kat dalam ni. Tapi sebab apa? Sebab dia boleh kata dia break ke atas dia break je tapi dia tak continue jatuh, dia terus maintain je, okey. So ini bukan dalam radar saya lah orang kata. Okey, saya tengok lagi boleh jadi ke tak benda ni. Tak boleh. Memang tak boleh. So kita akan tengok nantilah. Kita akan cari pattern lain lagi, okey. Saya tak jumpa So yang ni susah nak cakap sebab dia ada dua pattern dekat dalam. So yang mana satu pattern ni adalah channel dan satu pattern ni adalah pattern ending diagonal juga. Tapi kalau kita buang bahagian ni, bawah ni, apa yang kita jumpa dekat dalam, mungkin boleh lah. Tapi untuk long term saya nampak dia akan jatuh. Itu je. Alright. UWC Astino. Okay, last ni kita akan tengok Astino. Lepas tu kita akan buka soalan dan seperti biasa yang 3 orang tadi bagi tahu tu tolong PM So kita akan offer something dekat korang nantilah. Kita akan bagi something dekat korang Okay, Astino ni saya tak jumpa apa-apa pattern sebenarnya. Jadi tak jumpa pattern soalnya kita akan ignore lah. Nampak dia baru-baru ni je yang dia buat kenaikan kau-kau mendadak. Start daripada 30 September ni. So start daripada 30 September sebenarnya kita pun tak pastilah. Apa macam biasa saya bukan reject news buta-buta. Tapi saya tak pakai sangat news, okay? Right, 5618 right, 3.14. Okay, maksimum lah. Maksimum mungkin dia akan pergi sampai level ni lah. Yang saya nampak. Korang jaga-jaga RM1.02. So RM1.02 itu maksimum level. Kemungkinan besar dia akan pergi. Mungkin bukan confirmation, probability. Orang kata, okay. Right. Okay, kita dah habis bahagian ni. Ada apa-apa soalan tak? Ada yang minta K+. Tak apa, saya bagi yang ni lah yang kita dah tapis Yang ni IHH. Sebenarnya IHH memang cantik. Okey. Ni ada satu pattern sebenarnya dekat dalam. Allah, siapa pergi lukis ni? Saya tutup dulu function ni. Baik. Okey, nampak? Oi, Kumaran. Kumaran, apa lu buat Kumaran? Bagi mati dulu function annotate ni kejap. Saya tak berapa faham lah. Okey. Kita tengok dekat dalam ni. Ada pattern. Okey, jangan gatal tangan dulu Kita nak habiskan cepat ni. Semua nak tidur dah ni. Ada yang nak pergi sekolah esok. Okey. Ada budak sekolah ke dekat dalam ni? Kita tengok dulu. Okey, ada satu pattern dekat dalam. So pattern ni pun boleh kata yang IHH ni kemungkinan besar boleh pergi, okey. So kalau tanya saya sebenarnya, saya target yang harga tu akan jatuh sampai level sini, okey. Jadi kalau korang masuk yang cantik based on harmonic pattern sebenarnya, level tu adalah dekat 4.870, yang mana 4.870 tu dah berlaku semalam 12 Oktober. Kalau korang dapat masuk, ini korang bernasib baik yang pertama, okey. Sebab apa? Sebab dia follow harmonic Lepas tu yang kedua, korang tunggu dia breakout dekat atas ni. Kalau dia breakout, dia akan pergi esok. Okay, so sampai mana dia boleh pergi? Okay, jom kita lukis dulu. Saya bagi teaser sikit lah dekat korang pasal harmonic ni. Harmonic ni apa-apa benda sebenarnya boleh lukis. Okay. Okay, harmonic trading. Okay, jom kita tengok teaser sikit. Hari ni saya tak sempat nak cover ni. Saya tak sempat nak cover channel. So insyaAllah minggu depan kita akan cover channel pula. Okay. So once dia breakout dia akan naik sampai level ni So korang tanam dalam kepala korang. Okay. Korang ingat apa saya cakap. Kalau tak jadi pun nanti korang pergi attack saya juga. Pergi tanya saya kenapa boleh jadi, kenapa tak jadi macam apa yang kau lukis. Okay. Kenapa analis yang ada CFA semua tu kata market boleh naik sampai sini. Mana aku tahu. Dia study FA, aku study TA. Macam tu lah. Okay. Ingat.
korang punya entry yang cantik adalah dekat level 4.87 ya. Right, yang pertama, kalau terlepas 4.975, okey. Itu last lah. Tapi kalau korang nak buy lagi dekat 5.045, tapi korang menempah maut lah kalau nak buy dekat 5.045 tu, okey. Jadi target profit korang dekat 5.185 dan TP yang kedua adalah dekat 5.375, okey. So korang tanam dalam kepala, nanti cari saya semula kalau tak jadi. Kalau jadi, belanja saya makan, okey. Itu je. Saya tak minta banyak pun. Tak minta profit sharing pun dekat korang. Belanja saya makan je, dah cukup. Siapa duduk KL lepas kita habis CMCO ni lah ya. Habis CMCO, nanti kita boleh lepak. So saya akan tunjuklah contoh-contoh dia nanti, right? Okay. Okay, saya rasa hari ni kita akan stop sampai sini je. Alright, ada apa-apa soalan tak? Saya tak nak ni ya, saya tak nak lukis lagi apa-apa benda yang korang bagi. Sebab saya nak cari pattern tu je. Saya nak tunjukkan dekat korang yang chart pattern sebenarnya adalah salah satu daripada technical tools yang boleh bagi direction dekat kita. Okay? Direction sama ada market tu akan berubah arah ataupun market akan continue. Dan hari ni saya just cover satu benda saja. Okay? So kalau saya nak cover banyak, memang susah sebenarnya. Memang banyak makan masa. Okay? Nak makan masa orang kata sejam 2 jam. Kalau saya nak sembang pun takkan habis. Dan saya punya cara, saya lukis depan-depan korang. Dan kalau boleh lah, kalau korang betul-betul nak ni benda-benda macam ni, nak masterkan bahagian chart pattern ni, korang lukis banyak-banyak. Okay? Lukis banyak-banyak. Lepas tu nanti korang boleh ni lah, test benda tu. Okay? Nanti bila market ni naik, katakanlah kalau view saya jadi dia akan terus naik all the way up dekat atas. So nanti news akan keluar lah. Oh, ada itulah, ada ni, ada vaksin lah, CMCO extended lah, bla 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 semua. Itu semua saya tak pakai. Kita lukis siap-siap, kita nampak benda tu, yang market akan naik ke atas, okay? Then news akan keluar kemudian. Okay? News ni umpama dia mencari alasan supaya dapat jual dekat orang ramai dan orang akan klik link dia. Kalau zaman dulu orang akan beli newspaper lah. So orang buka newspaper, orang nak beli newspaper. Banyak nak tengok kenapa market naik, kenapa market naik, kenapa market naik. Okay? Macam tu lah. So teknik ni memang ada stop loss lah orang kata. Stop loss dia dekat level-level macam ni. Okay? Right, ada apa-apa soalan tak? Atau ada yang kata macam dia tak boleh terima dengan saya sebab saya tak terima FA langsung. Okay? Tak apa, kita boleh discuss sampai besok pagi pun kita takkan habis sebenarnya. Okay? So nanti korang ingat malam nanti pukul 11 ni insyaAllah Tuan Zafri akan explain pasal saham dan kita dah tapis saham sebenarnya. Okay? So ada jenis-jenis saham yang kita dah tapis, so yang berpotensial dia akan pergi. Macam contoh AirAsia. Okay, jom saya bagi teaser sedikit lah AirAsia last. So AirAsia, okay? Ni. Okay? Right, AirAsia kita punya drawing sebenarnya 9 hari bulan, minggu lepas hari Jumaat. Okay? Orang kata dia akan terus continue all the way down. Tapi kita nampak yang market akan reverse dekat tahap level 5.65. So 5.65 masa kita bagi tu, orang gelak dekat kita orang. Yelah, sebab apa? Sebab ini budak ni tak tengok news ni, dia kata. Kalau dia tengok news ni confirm dia tahu. Saya tak tahu pun, tak tengok news. Okay? So tengok apa jadi. Sekejap dia, berapa hari penurunan dia 28 September sampai 13 Oktober, sekali dia naik masa tu. Orang kata kalau harmonic trading, okay, harmonic trading sebenarnya entry kita tak kena. Tapi korang nampak entry tak kena berapa banyak beza dia. Setengah sen kot. So setengah sen je beza dia. Okay? So ini salah satu kesilapan dia jugalah. Yang mana saya selalu sembang dalam saya punya live market. Dalam live tu saya ada bagi tahu tentang filter. Okay? Siapa nak belajar filter tadi tu? Okay. Nanti boleh PM Tuan Zafri. Ada link-link tu korang join je dalam group. InsyaAllah nanti kita akan explain dengan lebih detail. Okay? Okay, sebenarnya filter rule yang cantik nak buy tadi dekat 5.8. Okay? So, kita bukan sembang sebenarnya. Kalau korang nak tengok daripada drawing kita yang minggu lepas, korang tengok daripada video kita. Memanglah daripada video kadang-kadang kita sembang sampai setengah jam je kot. So setengah jam tu orang kata kalau betul-betul korang follow, kejap, boleh buat. InsyaAllah. Okay. Right, ini based on AirAsia lah. AirAsia ni sebenarnya ada pattern juga. Okay. So apa pattern dia? Mungkin kita tengok ada yang diagonal tak? Okay, kita ignore yang sebatang candle ni yang orang kata news semua pasal news dia. Okay. So nampak.
Okey, yang ini bukan ni lah. Kita takkan anggap dia sebagai ending diagonal lah. Kita akan anggap dia sebagai channel. So, minggu depan siapa nak join, saya akan explain lebih pasal channel pula. Yang mana channel banyak terjadi dekat stocks market juga ya. Dekat stocks market, dekat saham juga. So, jangan lupa join minggu depan. So, siapa yang join insya-Allah korang akan nampak lagi lah dengan lebih detail. Okey? Maksudnya news tu dibuat-buat kan. Okey, kenapa kita keluarkan news? Okey, sebenarnya report keluar dulu dan baru keluar news. Okey? So, bukanlah saya nak cakap news tu apa siapa cakap tadi tu dibuat-buat, bukanlah dibuat-buat. Sebenarnya news tu orang mencari alasan kenapa market naik ke atas dan kenapa market jatuh ke bawah. Okey? So, itu yang kita nak cakap lah. Bukan kita cakap news tu dibuat-buat. Sekarang kena saman pula oleh apa? Oleh The Star ke apa benda semua yang daripada bahagian saham-saham dengan futures punya newspaper ni. Kita nak cakap yang news lagging, technical leading indicator. Right? Fibo kata tuan, ya betul. Harmonic trading tahu apa tuan? Itulah benda yang saya lukis tadi. Okay? Dan part of daripada chart pattern yang saya tunjukkan dekat korang tadi. Okay? Okay, Fibonacci sebenarnya dia extend sampai 3.618. Paling rendah Fibonacci yang saya tunjukkan dekat dalam ni sebenarnya dekat 23.6 dengan 38.2 ya. Sebarang pertanyaan insyaAllah tim boleh bantu jawabkan. Saya join insyaAllah. Okay, alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah kita jumpa minggu depan pula. Okay, satu saya nak bagi tahu, kalau korang ada kawan-kawan yang selalu sangkut yang hari-hari sembang dengan korang, aku asyik rugi je, kata, okay insyaAllah kamu bolehlah refer dekat dia, bagi link ni, lepas tu manalah tahu terbuka hati dia. Sebab kadang-kadang orang kita ni, kita tahu benda tu boleh buat, okay, tapi tiba-tiba sebab dia tak nak rebut peluang yang ada, macam yang kita bagilah secara percuma. Saya pun tak kenal rata-rata yang ada dalam grup ni, tapi saya buat je, saya bagi. Jadi kenapa? Sebab saya nak bagilah sedikit education dan nak bagi tahu yang technical ni sebenarnya dia boleh memainkan peranan juga di dalam trading, bukan 100% daripada FA yang boleh bagi apa, boleh bagi efek dekat market. Dia memang betul. Setengah market dekat satu dunia ni lah orang kata, ada setengah market tu dia combine dua-dua, macam saya cakap FTSE London FTSE London dia combine technical dengan FA, lepas tu dekat US dia gunakan technical 100%, lepas tu dekat Malaysia dekat Malaysia mungkin dulu-dulu lah tahun 2000 2010 ramai yang gunakan FA, tapi yang sekarang ni memang boleh kata ramai yang gunakan TA lah, dan ada yang combine. Tak salah sebenarnya benda tu, bukan kita cakap salah, itu adalah salah satu daripada forecasting tools juga. Okay, right. FA pun lagging kan tuan? Bagi saya personally saya tak cakap yang based on apa yang saya ni, tapi based on buku yang saya baca, dia kata memang benda tu lagging. Okay, so saya tak cakap ni lah. Okay, korang tengok daripada buku John J. Murphy lah. So John J. Murphy ada buat explanation semua dekat dalam So John J. Murphy sebenarnya ada banyak buku. So buku dia yang pertama tu apa dah nama dia, nanti saya bagi tahu. Korang tolong PM saya lah, boleh bagi tahulah, saya akan tunjukkan dekat korang nanti insya-Allah. Okay. Ya, John J. Murphy. Right? So, tak ada apa-apa soalan So, diharap apa yang saya bagi ni dapat membantu anda, dan jangan lupa tolong share dekat kawan-kawan kalau anda rasa benda ni bagi manfaat dekat korang. Okay? InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu depan. Kalau umur panjang lah orang kata. Okay? Right? Dan untuk negeri Sabah, KL dengan apa? KL, Klang Valley ni area lah, termasuk Putrajaya. Okay? So korang tolonglah berjaga-jaga, sebab apa? Sebab banyak sangat kes yang dah start naik sekarang ni. Jadi itu reason dia kenapa macam kita pun kita tak akan buat seminar. Sekarang ni kita buat online je. Sebab apa? Sebab sebenarnya online ada video. Tak faham online, tanya pun tak faham, korang boleh refer semula dekat video. Jadi kita tolong jaga diri lah. Okay? Jaga jarak. Lepas tu macam biasa kalau ada simptom-simptom tu, korang jangan lupa lah untuk pergi check lah. Jangan sekali biarkan benda melarat, especially orang yang dah ada anak kecil. Okay? Macam baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita yang budak berumur setahun meninggal dunia dekat Semporna dekat Semporna Sabah. Jadi tolong jaga. Kalau kita kena tak apa, mati seorang-seorang, tapi jangan apa orang kata, libatkan sekali dengan anak bini kita lah. Okay? Tapi kalau macam contoh macam saya punca pendapatan mati orang kata kalau terkena ni pun, mampus juga anak bini nak makan apa nanti. So saya kena turunkan ilmu bagi dekat dia je supaya dia dapat belajar benda ni nanti. So bolehlah orang kata boleh masuk trading ke apa. Okay? So tolong jaga diri, jaga jarak. Lepas tu insyaAllah kalau ada simptom-simptom, pergilah cek secepat yang mungkin. Okay? So saya doakan semua selamat lah daripada bencana ni. Especially dekat Sabah pun sama juga.
Okay. Terima kasih semua. Kalau ada apa masalah nanti boleh tolong PM dan tolong join group tu lah. So kita akan banyak buat education dekat dalam nanti. Alright.